I was asked to to talk in Malay this morning. So insyaAllah I'm trying my best. Tadi kita dah dengar Cik Amirul daripada penguatkuasaan JAS, dia telah bercakap panjang lebar. Hari ini apa yang saya nak dedahkan kepada semua yang mendengar pada pagi ini, untuk bagaimana sebagai seorang pengguna kita mesti tahu kewujudan emerging pollutant in our daily life. Jadi apa yang kita maksudkan dengan emerging pollutant, bagaimana akhirnya dia akan masuk ke ekosistem perairan kita sebab air ini merupakan satu kitaran hidrologi. It was gifted freely from Allah to us. Jadi apa yang kita buang itu yang kita dapat. Yang itu kita kena tahu. Seringkali sebagai manusia biasa kita mendengar rintihan daripada orang awam apabila ketiadaan air, bila ada water rationing, semua orang komplain. Tetapi kenapa syarikat air kadang-kadang terpaksa memutuskan bekalan air, kerana masalahnya apabila ekosistem air tersebut terganggu kerana di Malaysia air-air yang terawat memang hampir keseluruhannya kita dapatkan daripada open channel sistem terbuka kita, iaitu sungai dan pelbagai lambangan yang ada di Malaysia. Jadi apabila ada gangguan buangan yang berlebihan daripada sistem daripada manusia, daripada pelbagai aktiviti sama ada point source ataupun non point source, maka ekosistem tersebut akan terganggu sebagaimana yang diterangkan oleh Cik Amirul tadi. Allah menjadikan sistem sungai ini stabil kerana setiap kali ada punca pencemar, pastinya apabila dia masuk ke dalam sungai dengan kehadiran makhluk-makhluk Allah, iaitu pelbagai jenis mikroorganisma, dia mampu untuk menguraikan, biodegrade, menguraikan ke semua pencemar organik yang hadir. Dan tetapi sekarang ni pelbagai aktiviti manusia akan berlaku sepanjang sungai ni, akan ada pelbagai aktiviti. Jadi aktiviti tersebut setiap pelbagai makhluk tidak berbahan sungai hidup saja. Idea itulah pencemar kecil and then kita dalam tapi nanti lepas on para petik dibuang masuk ke dalam air, iaitu bahan-bahan harian, bahan bagaimana dan sebahagian jadi saluran yang kita pergi. Jadi ke manakah dia akan pergi? Dia akan pergi ke tandas, kemudian dia akan pergi ke ujirawatan air sisa, dan akhirnya dia akan pergi ke sistem perairan kita. Ada juga antara kita mungkin mengambil pil-pil hormon dan juga bahan-bahan ubat-ubatan yang lain, kita akan buang dirawat dahulu. Tetapi kalau kita dapat disempurnakan dengan baik, bahan kita gunakan pengguna dengan keadaan daripada menjaga sungai itu bukan tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar secara bersendiri. Ini adalah tadi air itu wujud di dalam kitaran hidrologi, kita bebas untuk mendungan wangi-wangi tersebut. Sebab itulah produk yang organic oriented ataupun non organic yang bukan berasaskan organik, apakah kandungan jadi pada ketika ini mengandungi apakah kandungan di dalam antibacterial soap? Dia banyak kandungan seperti zinc oxide dan kandungan daripada bahan nano. Walaupun kita tahu, tetapi sekiranya establish R&D-nya adalah sangat stabil. Jadi itu adalah pengisaranan saya. Bukan sahaja kita melihat kepada harga, tapi kita mesti melihat kepada keselamatan diri kita dan juga keselamatan sistem perairan. Sebab personal care produk ini adalah produk-produk yang kita guna. Mungkin sabun itu murah, tetapi tahukah kita bahawa krim kita itu akan directly absorb into your skin. Kemudian dia secara tidak langsung akan masuk ke dalam badan kita, bukan pun kita ambil daripada air yang tercemar. Jadi contoh yang lain adalah shampoo, bahan-bahan mencuci rambut yang kita gunakan, pastikan dia tidak mengandungi bahan-bahan yang ada triclosan. Saya ataupun wanita lain, kita seringkali membeli produk yang ada sunscreen, tetapi kita kena tahu kandungan sunscreen tersebut, ataupun kita nak pergi bercuti membeli sunscreen atau UV filter, kita mesti tahu apakah kandungan di dalamnya. Kalau kita luka, kita mengambil antiseptik itu, kita perlu tahu. Jadi saranan saya, sekiranya kita tidak yakin, contohnya antiseptik ini, kita perlu beli daripada retail yang betul, iaitu daripada farmasi, kerana di sana akan ada seorang farmasis yang boleh di luar, di atas talian sebenarnya bahaya atau risiko tersebut perlu kita tanggung sendiri. Sekurang-kurangnya kalau kita membeli di atas talian, pasti pada Kementerian Kesehatan, memang kajian PhD saya adalah imaging pollutant, tapi spesifik on pH. Jadi insyaAllah saya cuba untuk berkongsi perkara tersebut kerana kesannya adalah dalam jangka masa panjang. Ataupun kita memakai mask muka, kita juga perlu tahu go for the organic label yang ada organic content yang betul. Dan kalau kita nak gunakan kosmetik, bukan kita main beli sahaja. Saya minta maaf sekiranya saya menyentuh perasaan sahabat-sahabat yang lain you have to understand, bukan pergi ke kedai murah ni beli, tetapi kita perlu memahami risiko selepas kita ambil bahan tersebut. Contohnya kosmetik, kita ada pilihan untuk membeli yang murah atau mahal, tetapi adakah kita tahu kandungan kosmetik tersebut mengandungi paraben atau tidak, kerana ini merupakan ejen-ejen yang boleh menyebabkan pelbagai risiko kesihatan, antaranya adalah kanser. Ini adalah scientific compound yang ada di dalam bahan-bahan penjagaan diri kita, antaranya adalah nanophenol electrolytes, triclosan, dan juga pelbagai nanomaterial sama ada daripada kategori organik dan juga non-organik ataupun microbeads.
Kemudian sebagai pengguna juga kita mesti faham di dalam penggunaan seharian di rumah kita menggunakan pelbagai kitchen utensil yang mempunyai pelbagai jenis coating. Saya juga tidak lari membeli pelbagai jenis non-stick, tetapi apabila kita membeli non-stick tersebut kita kena pastikan apakah kandungan non-stick tersebut. Bukan kita jadi kemudian kan setiap non-stick tersebut dia ada lifespan dia. Minta maaf contohnya tefal dan sebagainya dia ada lifespan. Kalau kita nampak je dia dah mula cracking dah mula terkopek-kopek ni, walaupun produk tersebut mahal, tetapi saya ingin sarankan sayangilah diri dan nyawa kita bukan ni. Jadi kalau you nampak saja dia dah mula ini bermaksud itu adalah ancamanlah bagi kita kerana kita tidak tahu detail content of the non-stick. Kalau kita nampak dia dah mula terkopek, kita tidak harus guna lagi dan perlu buang. Jadi kalau saya gunakan non-stick, perkara yang sama saya amalkan. Apabila saya nampak saja dia telah mula the layer tu dia punya surface itu tidak menunjukkan nature seperti mana saya beli, saya akan buang kerana saya tahu keupayaan setiap kitchen utensil yang kita beli itu dia adalah lifespan tertentu. Dan pada masa kita beli pun kita tidak tahu sebenarnya dia telah berapa lama berada di pasaran. Dan concern yang lain adalah memberi balangan plastik. Sebab itulah apabila kita pergi ke kedai sebagai seorang pengguna, kita perlu mencari barang-barang plastik yang kita tulis non-BPA, iaitu bisphenol A. Jadi elakkan dari membeli bekas-bekas plastik yang bukan free from BPA, kerana BPA ini merupakan toksik apabila kita menyimpan makanan, kita menyimpan air dalam bekas yang kita tidak yakin sama ada mengandungi BPA atau tidak. Imaging pollutant kebanyakan sifat imaging pollutant ini dia bersifat volatile ataupun semi volatile. Jadi hampir ke semua imaging pollutant itu adalah sifatnya. Jadi kenapa saya berani katakan demikian, kerana sebahagian besar daripada kajian menunjukkan hampir ke semua CEC ataupun imaging pollutant ataupun micropollutant dia perlu diekstrak dahulu untuk dianalisis, kemudian dia adalah bersifat separa meruap ataupun meruap. Jadi bila dia bersifat separa meruap ataupun meruap, kita tidak nampak kewujudannya di dalam ekosistem perairan tersebut. Sebab itu saranan saya kita perlu lebih berhati-hati kerana kita tidak nampak. Kalau pencemar yang secara fizikal, contohnya suspended solid, kita nampak air itu keruh, menunjukkan keruh. Tetapi apabila kita handling dengan emerging pollutant ni, kita langsung tidak boleh menganalisis dengan pandangan mata kasar kita. Jadi semakin hari bahan-bahan pengguna ni semakin rencam. Maka sebagai seorang pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati. Kemudian saya pasti minum kopi itu tidak salah, tetapi kita juga perlu tahulah kandungan kopi yang kita minum, kandungan kafein. Kerana apa? Badan kita akan ambil sebagian sahaja kafein tersebut untuk mewujudkan rasa sedap. Bila kita minum ni kita akan rasa puas dan sebagainya. Jadi sebagian besar lagi apa juga yang kita ambil sama ada dalam bentuk kafein, nikotin ataupun bahan-bahan bahan-bahan daripada drugs yang terkawal, maka kita akan buang. Kita buang bila masa kita melakukan perkumuhan sama ada buang air besar atau buang air kecil dan flush di dalam tandas. Ya, apa kita flush sahaja di dalam tandas, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi kepada loji perawatan air. Jadi bila pergi ke loji, kita perlu tahu di Malaysia ini kaedah perawatan air sama ada primer, secondary atau tertiary. Belum ada lagi satu sistem yang dapat mengawal imaging pollutant daripada terperangkap di sludge dan boleh kita ni. Belum ada lagi, kerana dekat Malaysia cabaran kita adalah kita mesti lihat kepada pencemar-pencemar utama dulu, sama ada solid content ataupun organic content iaitu BOD atau COD, dan juga nutrient content sama ada nitrogen atau fosfor. Kerana ketika tiga pencemar ini masih terlalu tinggi di dalam jasad air, dia bukan kerana kerajaan tidak mengambil tetapi sekiranya bahan solid dan organik dan juga nutrien ini terlalu tinggi, kos di loji rawatan air sisa ini akan menjadi terlalu tinggi sekiranya we pay attention kepada emerging pollutant. Jadi imaging pollutant tersebut kerana dia bersifat meruap dan sebagainya, mungkin ada di antaranya akan terenap di mana? Di dalam sludge. Apabila kita tetapi kita tidak tahu antara sekiranya kepekatan ataupun imaging pollutant itu terlalu besar, dia mungkin mampu untuk terlepas ke sistem perairan seterusnya, dan di situlah nanti dia akan masuk ke dalam kitaran hidrologi kita. Jadi sebagai pengguna kita mesti bijak mengambil, makan dan menggunakan apa yang kita nak guna.
Jadi secara umumnya bagaimana emerging pollutant ini mempengaruhi alam sekitar sebab seperti yang saya nyatakan pada awal-awal tadi, apa yang kita ambil itu akhirnya kita akan dapat semula kerana air itu akan dikitarkan semula dalam kitaran hidrologi dan akan kita ambil balik sebagai air yang bersih. Jadi kita perlu jadi seorang yang lebih concern kerana hanya Allah lah mengetahui apa yang kita buang kerana didikan saya merasakan didikan perlu kita adakan di rumah kepada anak-anak kita kerana sekiranya kita mempunyai concern yang tinggi, kita tidak akan sekali merasakan bahawa sini sungai, tanggungjawab jaga sungai ini tanggungjawab JAS, tanggungjawab jaga sungai ini adalah tanggungjawab JPS. Kita tidak akan sekali mengatakan sedemikian kerana kita tahu apa yang kita buang itulah perkara yang akan kita ambil. Jadi kenapa kita perlu concern, saya telah nyatakan tadi apa kita buang sahaja pencemar emerging pollutant kerana saiznya yang sangat kecil dia boleh diambil secara tidak langsung oleh haiwan-haiwan akuatik yang berada di dalam air atau juga boleh diserap oleh plant tumbuh-tumbuhan akuatik yang berada di dalam air. Maka kalau dia diserap oleh haiwan, sistem haiwan tersebut juga akan terganggu dan sebagai manusia ni kita memang nature akan ambil haiwan kan, sama ada dia ikan, kerangan tapi bila kita makan tu tahu tak kita dari mana ikan kita makan, dari mana kerang, kupang dan pelbagai haiwan bercengkerang kita makan itu datang. Termasuk saya bila kita makan, we never want to know. Tetapi sebab itulah tanggungjawab menjaga perairan ini perlu kita sematkan di dalam hati kita supaya apabila kita makan, apabila nelayan ambil hidupan laut yang diambil itu dia lebih selamat kerana akhirnya dari loji lawatan ke semua pencemaran tersebut akan masuk ke dalam sistem saluran terbuka, sungai, parit dan sebagainya. Jadi bahan pencemaran tersebut kalau dia berada di dalam kepekatan yang rendah secara tidak langsung, maka sekiranya bahan tersebut adalah bahan organik yang diperbuat daripada unsur karbon ataupun benda-benda hidup yang lain, dia dapat terbiodegradasi secara tersemula jadi dengan kehadiran mikroorganisma yang berada di dalam sistem perairan tersebut. Walau bagaimanapun ada juga micropollutant yang terdiri daripada inorganik, contohnya logam berat. Logam berat dia tidak boleh terurai. Jadi kerana dia tidak boleh terurai, contoh-contoh seperti logam berat ini, dia punya behavior, sifat logam berat tersebut suka melekat kepada solid surface. Solid surface termasuk solid surface yang ada dalam manusia ni, kita contohnya saya daging, lemak, di situlah dia melekat. Jadi macam mana kita terambil? Mungkin kita terambil daripada sumber-sumber makanan yang tidak sengaja dicemari oleh logam berat, tidak sengaja dicemari oleh emerging pollutant ataupun CEC tersebut. Maka apabila kita makan, dia akan kerana kalau dia bersifat logam berat, dia adalah inorganik, dia tidak terurai, dia akan kekal di situ dan dia adalah sangat bahaya sekiranya badan kita tidak mempunyai satu imuniti yang tinggi. Kemudian bahan tersebut juga daripada ikan, manusia akan makan ikan. Ketoksikannya di ikan tersebut apabila manusia makan, tahap ketoksikannya akan meningkat. Itu yang kita panggil sebagai bioaccumulation, peningkatan tahap ketoksikan di dalam rangkaian kitaran makanan. Jadi kitaran makanan kita, bawah kita ada tumbuhan dan kita manusia duduk di dalam bahagian paling atas. Kenapa? Sebab manusia ni kita makan semua. Kita makan tumbuh-tumbuhan, kita makan haiwan, kita makan ikan dan pelbagai jenis hidupan yang lain. Jadi tahap ketoksikan tu siapa yang akan dapat paling tinggi? Kitalah sebagai manusia akan mendapat tahap ketoksikan pada level yang paling tinggi lah. Itu antaranya bila dia pergi ke dalam sistem alam sekitar. Kemudian apabila kita sebagai manusia secara tidak langsung consume air tercemar atau yang mengandungi emerging pollutant, kita sebenarnya telah mengganggu kestabilan dalam diri kita. Kestabilan kenapa? Kita mungkin akan menjadi seorang yang antibiotic resistant. Pernah kan kita pergi ke klinik, doktor akan prescribe kita, biasanya dia akan bagi antibiotik dengan dos yang rendah. Kemudian mild, kalau tak okey barulah dos yang paling tinggi. Jadi kenapa imuniti badan kita tersebut tidak berkesan apabila kita diberi oleh doktor ubat-ubat yang dos sudah? Kemungkinan salah satu faktornya kita telah menjadi seorang yang antibiotic resistant. Kenapa? Kita dah terbiasa consume bahan-bahan yang
mengandungi emerging pollutant secara tidak langsung. Jadi secara langsung memang kita tidak nampak kerana emerging pollutant itu dia telah duduk di dalam sistem badan kita. Jadi kita juga akan terdedah kepada pelbagai jenis dadah yang tidak terkawal lah sekiranya dia masuk ke dalam sistem perairan dan tidak dapat dirawat oleh logi, kerana kita tahu macam yang Cik Amirul kata tadi, pada ketika ini kerajaan perlu integrate di antara satu agensi dengan agensi yang lain. Sekiranya standard dibuat, adakah mampu standard tersebut dikesan untuk proses analisisnya. Jadi kita akan ada efek drugs mixture dan juga chronic exposure. Yang ini endocrine disruption ni saya tunjukkan gambar manusia sistem endokrin. Saya tadi nyatakan saya bukan medical doctor, tetapi kita sedar sekarang ni bila kita sakit saja, bila kita pergi hospital, doktor akan screen darah kita, dia akan diagnose pelbagai jenis penyakit yang baru. Kenapa? Salah satunya sekiranya kita sebagai manusia kita terdedah kepada emerging pollutant, dia akan mengganggu sistem endokrin. Sistem endokrin ini pelbagai, antaranya pineal, thyroid. Apakah dia sistem endokrin? Adalah sistem-sistem dalam badan yang mengeluarkan pelbagai jenis kelenjar. Contoh yang paling mudah, mulut. Mulut kita ni kita ada ileal kan. Jadi kita di situlah akan ada satu sensory endocrine system. Jadi jadi itu antaranya yang kita perlu tahu. Kalau hari ini ileal kita rasa masam dan biasanya dia tak rasa, mungkin terdapat gangguan di dalam sistem endokrin. Jadi kemungkinan besar dia berpunca daripada apa yang kita makan. Jadi biasanya di hospital pun kalau kita nak tahu punca-puncanya, doktor akan buat blood screening yang lebih lebih intensif lah untuk mengetahui apakah gangguan yang ada di dalam badan kita. Jadi dengan kemajuan aktiviti yang pelbagai, dengan dengan kemajuan pelbagai aktiviti di luar, kita sebagai manusia perlu lebih berhati-hati dengan setiap perkara. Kita mesti concern. Satu, apa yang kita beli. Apa yang kita beli ini, labelnya kita mesti tahu, kerana setiap benda yang kita pakai akhirnya kita akan buang ke mana? Buang ke sistem perairan. Jadi jangan jadikan sistem perairan itu menjadi semakin penat, menjadi tidak boleh bernafas dengan baik. Jadi sepatutnya apa yang kita buang, kalau organik kita buang di dalam air, mikroorganisma mampu menggunakan udara untuk degrade. Tetapi kalau kita kalau semua orang merasa tidak ambil tahu apa yang kita ambil, apa yang kita buang, maka sistem perairan menjadi sebagai sistem menjadi tempat buangan utamalah. Yang apa yang kita tak nak aja semua kita akan buang di sana. Jadi jadilah seorang pengguna yang lebih bijak, jadilah seorang pengguna yang lebih baik, kerana pada ketika ini kita sebagai manusia bebas untuk memilih apa yang kita ambil, apa yang kita makan. Tetapi kita harus ingat semakin banyak benda yang kita ambil mengandungi pengawet dan sebagainya, dia sebenarnya mengancam kita lah, mengancam kesihatan. Kalau kita muda, okey, tetapi ancaman kesihatan ni kadang-kadang bukan sahaja kepada orang yang berisiko tinggi yang tua, sedari usia muda juga dia mampu mengancam kesihatan. Kerana akhirnya semua orang perlu minum air. Betul air itu terawat, tetapi adakah kita tahu emerging pollutant tidak ada di dalamnya dan dia benar-benar selamat. Dan kita tahu juga pada ketika ini pelbagai jenis standard yang dikeluarkan oleh JPS, oleh JAS juga, dia tidak mampu untuk mengeluarkan satu yang sangat komprehensif, sebab mereka juga ada kekangan-kekangan tertentu. Jadi jangan kita mempersoalkan. Bagi saya kalau saya jadikan diri saya sebagai orang awam, apabila kita tahu tak ada air, jangan kita sentiasa mempersalahkan orang lain. Kita mesti lihat kalau tak ada air di kawasan Paik Raja, air di kawasan Paik Raja ni akan datang daripada dam terdekat itu Semberung, maka apa yang kita buang, cukuplah kita lihat apa yang kita buang di depan rumah kita. Jadi itu antara perkara yang sangat kalau kita sentiasa buang semua benda di dalam longkang di depan rumah kita, maka sudah tentu kita tak boleh ingat apa yang kita buang ke dalam sungai, apa yang kita buang ke dalam empangan dan sebagainya kan. Jadi jangan asyik menyalahkan autoriti lah dalam keadaan sekarang. Marilah kita ubah sikap kita dulu sebagai seorang manusia, kerana kita perlu ingat akhirnya air itu diberi secara percuma dari Allah kepada kita. Kita perlu ingat semua yang Allah bagi ni percuma, kita tak mahu jadikan kita sebagai tempat terakhirlah untuk semua balasan tu diberikan kepada semua orang. Jadi saya sentiasa mengingatkan diri saya, pelajar-pelajar saya, bila saya masuk kelas pun saya akan nyatakan benda yang samalah. Jadilah manusia yang lebih baik pada hari esok, be a good servant, kerana sekiranya kita sentiasa berfikir baik, sayangi perkara-perkara yang Allah jadikan secara percuma, contohnya air, contohnya udara, insya-Allah perkara-perkara yang baik juga akan datang kepada diri kita. Sekian, terima kasih. Perkongsian saya adalah yang umum kerana saya lebih ingin menyedarkan kepada semua yang mendengar pada hari ini dari manakah dia datang. Sebab kebanyakan perkara-perkara yang saya kongsikan pada hari ini adalah datang daripada
benda-benda yang kita gunakan di dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih Dr. Maya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Dr. Nazila atas perkongsian tersebut ya. Banyak yang kita dapat perolehi maklumat tentang memang hari-hari pun kita masak, hari-hari pun kita gunakan personal care, cuma kita kena bijaklah memilih produk mana yang sangat baguslah untuk menjaga persekitaran kita ya. Jadi ada soalan ya daripada chat box ni, daripada Encik Muhammad berkenaan dengan ada beberapa jenis logik kumbahan SDR, EA, IT, OD dan OP ada kemampuan merawat 10 PC pharmaceutical compound. Jadi macam mana kita nak kawal personal care ni dari diskonsum semula oleh pengguna? Okay. Saya unmute. Baik, terima kasih di atas soalan tersebut. Betul, kalau kita ikut standard yang telah dikeluarkan secara umum seperti yang saya nyatakan tadi, saya merasakan kerajaan mereka perlu mengawal dahulu 3 pencemar utama lah. 3 pencemar utama sama ada solid dia boleh datang daripada TSS, Volta dan pelbagai jenis solid lah. Yang kedua adalah organik, iaitu kita biasa mengukur sama ada BOD atau COD. Ketiga adalah nutrien, sama ada nitrogen ataupun fosforus lah, iaitu nitrit ataupun fosfat compound yang ada di dalam air lah. Betul macam yang Cik Muhammad cakap, ada setengah-setengah treatment plant dia telah boleh merawat pharmaceutical waste, tetapi perkara tersebut adalah secara tidak langsung, not directly put into standard lah, kerana sebahagian pharmaceutical waste tersebut sekiranya dia dapat terenap ke dalam sludge, ke dalam enap cemar, maka kita akan buanglah enap cemar tersebut mengikut proses yang ditetapkan oleh JAS lah, regulation yang ditetapkan oleh JAS lah. Tetapi sejauh mana kita dapat mengawal sistem-sistem farmasi tersebut, saya rasakan minta maaf Cik Mirul, kalau kita tengok US EPA, kalau kita tengok standard Malaysia, kita adalah jauh daripada standard yang dibuat oleh negara-negara majulah. Tetapi saya pasti kerajaan kita ke arah yang lebih concern lah, kerana kita ada pelbagai isu setelah ada ledakan Sungai Kim tu. Saya merasakan this is the right time for us to wake up and understand the need for the existing standard ni. Kerajaan perlu mengubah sesuatu yang lebih baik lah. Jadi betul, setengah treatment itu perlu, tetapi apa yang saya nampak, treatment yang ada setelah tertiary, advanced treatment saja, Cik Muhammad, advanced treatment saja akan menggunakan extensive treatment. Tidak semua loji-loji rawatan air di negara kita mempunyai advanced treatment lah. Jadi kerana bila kita nak buat sahaja advanced treatment, kita perlu melalui pelbagai jenis regulations lah yang ditetapkan oleh pihak SPEN dan sebagainya. Adakah saya menjawab soalan Cik Muhammad? Tidak semua loji lah yang mampu untuk reduce dia punya concentrations of pharmaceutical waste, yang mungkin yang mempunyai advanced treatment saja. Jadi nampaknya kita perlu banyak lagi lah research dengan R&D berkaitan dengan research mana yang paling bagus lah untuk kita menyingkirkan emerging pollutants. Okay, ya Puan Nur Zula. Okay, ada lagi soalan? Kalau ada soalan lain boleh tulis dalam chat box lah. Sementara Dr. Nora bagi talk nanti, saya akan cuba jawab insyaAllah. Okay, saya rasa ini yang last daripada participant lah soalannya. What is the best method until now for removal of antibiotics from wastewater? Ya, Dr. Nuzila. This is from Dr. Mohana. Okay, thank you Dr. Mohana for the question. On behalf of treatment, I was thinking the best person to be specific on the pharmaceutical waste. But in the eyes of me, I would say that the normal treatment plan, they are still not able to reduce that unless it is during the treatment some of the pharmaceutical waste deposited in the sludge. If they are deposited in the sludge, so that we can stabilize the sludge and then further treat following regulations provided under the DOE regulations. But to those pharmaceutical waste, they are still in the state of volatile. They will go to the next stage, and then might as well they have possibility to go to the open channel as river, and that's why higher chances for us to consume it back. So as a consumer of the pharmaceutical product, we have to bear in mind. But the most important thing is not the one that you take from the prescription of doctor. Maybe some of us, we have leftover medicine, right? That is more important. How we handle the waste medicine like that. That is my opinion, Dr. Mohana. Okay, so I hope that this will answer your question, Dr. Mohana. Yes, thank you so much. Okay, thank you so much for participate too. Okay, I think itu saja untuk perkongsian yang kedua, panel kita yang kedua pada hari ini. So, sekiranya ada soalan ataupun apa-apa juga pertanyaan, boleh kemukakan pada Dr. Nuzila Osman ya. Mungkin Dr. Nuzila boleh typekanlah email beliau di sini di chat box untuk pertanyaan selanjutnya. Okey, jadi sebab masa sudah 11.30, saya rasa kita boleh teruskan untuk perkongsian kita yang ketiga bersama PM Dr. Nur Hashim. Okey,
Beliau merupakan Ketua Jabatan Persekitaran, Pejabat Persekitaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UTHM. Okay, welcome to the webinar di Mata Hazrina. Jiran apa namanya? Saya ni tapi dah lama tak jumpa. Okay, semenjak PKP. Okay, saya harap semua sihatlah ya. Dan beliau memang banyak menjalankan kajian tentang pharmaceutical wastewater dan merupakan juga bidang kajian semasa PhD beliau. Jadi speaker sangat banyak informasi yang kita boleh dikongsikan lah kaitan dengan emerging pollutant. Okay, saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Raja Maya. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk semua. Jadi hari ini saya cuma untuk berkongsi sajalah kan, berkongsi sedikit pengetahuan tentang pharmaceuticals dalam sumber air. So saya cuba sharekan skrin saya. Boleh nampak ke? Nampak. Full screen tak? Sekejap Yang tak nampak penuh. Okey, tak apa. Boleh tak? Sebelah kanan sekali bawah. In English, we call that as a pharmaceutical residue behind dia selepas kita consume the pharmaceutical. So apa dia pharmaceuticals? So pharmaceuticals adalah apa sahaja bahan yang digunakan oleh produk pharmaceutical yang mempunyai kesan pharmacological atau mempunyai kesan sama ada terhadap diagnosis, pencegahan, rawatan ataupun untuk menyelesaikan penyakit. Penyakit dengan cara dia adalah dibetulkan ke, dia pulihkan ke dalam fungsi fisiologi manusia. Manakala sisa ni pula dia terhasil sama ada daripada dua sumber, sama ada daripada human ataupun daripada pharmaceutical ni termasuklah antibiotik, estrogen dan bahan aktif ubat. Jadi dia diperkenalkan ke dalam persekitaran sama ada dalam bentuk induk, parent compound, hasil metabolisme. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada PM Dr. Nazila sebab dia dah ada banyak menerangkan part of my slides daripada apa yang saya nak present dan nak kongsikan hari ini mengenai emerging pollutants. So, emerging pollutants ni adalah apa dia? Kita tahu bahan-bahannya, tapi emerging pollutants sendiri apa? Jadi emerging pollutants ni saya pun cuba mencari bahasa Melayunya tak berjumpa emerging pollutants ni, tapi dia adalah bahan kimia sama ada dia sintetik ataupun secara nature, secara semula jadi. Dia tidak dipantau atau diaturkan, mempunyai standard yang khas. Contoh tadilah EDC, endocrine pharmaceuticals, tak ada lagi standard khas diwujudkan dalam alam sekitar, tapi dia berpotensi atau telah diketahui dia boleh memberi kesan terhadap ekologi ataupun kepada kesihatan manusia. So ini adalah contoh class of emerging pollutants and I will talk about pharmaceuticals. Yang lain adalah Dr. Nozila dah ada terangkan sedikit-sedikit tadi. Right. Jadi bila kita sebut pharmaceuticals, pharmaceuticals tu samalah ubat-ubat lah kalau kita panggil, nak mudahnya kita panggil ubat-ubat. Jadi ubat-ubat ni dia ada banyak kelas, cara pengkelasan dia. Sama ada secara bersistem ataupun secara chemical class dia. Kalau orang chemistry dia tahulah chemical class dia tu jenis dia ada ring apa, dia punya kumpulan berfungsi apa kan. And then sama ada kita boleh kelaskan dia secara mechanism of action. Beta blockers tu untuk mana-mana yang ada tekanan darah tinggi kan. Dopamine antagonis, non-steroid. Hello? Slide ni moving tak? Slide ni moving? Sebab yang dekat sini appear ni cuma first page saja. Ya, alamak, kesiannya, sorry Tak apa. Mungkin boleh buka masuk semula ke macam mana? Share. Boleh masuk semula Sekejap, Allah. Lambat bagi tahu, sorry. Tak tanya. Sekarang masih muka surat pertama ke? Sekarang slide yang keempat Sekarang slide yang keempat. Okay. Ni nampak berubah tak? Sekarang dah berubah dah. Okay, sorry lah. Full screen. Ya, cuba buat full screen sama ada dia berubah atau tidak. Alright. Okay, berubah tak? Berubah. Yes, dia moving lah. Okay. Okay. Minta maaf, lupa nak tanya tadi. Terima kasih. Okay, ni tadi mengenai emerging pollutants. Okay, so kita pergi pada pharmaceuticals. Ini adalah kelas-kelas macam mana kita nak mengkelaskan pharmaceuticals. Sama ada secara sistem, secara chemical class atau secara dia punya action dia, mode of action. Kalau kita tengok sini diuretik untuk kencing manis, untuk bronchodilator ni untuk paru-paru, antifungals, antimicrobe,
ataupun secara therapeutic class, macam mana cara dia bertindak ke atas badan kita, analgesic ataupun dia antibiotik, antikoagulan. So banyaklah dekat situ jenis-jenis dadah dia tu. Jadi saya tidak berniat untuk mendalami perkara-perkara yang memang di luar bidang kita. Jadi apa yang menyebabkan, saya nak menarik perhatian, apa yang menyebabkan pharmaceutical residue ni adalah special, special berbanding dengan pencemar-pencemar yang lain. Okey, pertama sebab dia ni aktif secara farmakologi. Maksudnya dia ni direka siskan sebab khas khusus kalau kita pernah belajar tapak dan apa tu dia punya kunci dengan tapak tu kan, hormon kan, sama tindakan dia tu, dia direka khas untuk tapak atau organ-organ atau fungsi tertentu sahaja. Tapi kalau ada dia berubah sedikit daripada tu, daripada bentuk asal, tapi kalau dia masih fix pada tu, itu yang bahaya sebab dia boleh mimic, dia boleh meniru supaya badan dan tempat organ tu terima dia. Okey, yang kedua dia mempunyai GC molekul yang tinggi. Okey, ada yang setakat 500, ada juga yang bawah 500. Tapi tengok ni, tylosin ni sampai 916 gram per mol. Besar dia punya molekul ni, sintetik lah, kelas antibiotik microlide sintetik. 916. Lagi satu, erythromycin. Oh ni biasa kalau kita pergi farmasi kan, nanti dah boleh cubalah tengok-tengok dekat situ tanda-tanda nama-nama dia. Kalau erythromycin pun biasa kita jumpa, itu 733. Besar dia punya molecular weight. Dan dia mempunyai lebih dari satu kumpulan berfungsi dia. Kalau kita tengoklah erythromycin ni kan, tengok OH dia pun mengata-ngata dia punya OH, kumpulan berfungsi yang bertindak kepada yang membawa ciri-ciri molekul tu banyak, lebih daripada satu. Dan dia mempunyai kebolehan untuk kekal di persekitaran, terkumpul secara biologi ataupun kita panggil bioaccumulate, ataupun dia boleh bertambah secara biologi, kita panggil biomagnification, ditambah-tambah dalam badan individu, sama ada dia itu adalah mikrobial ataupun apa-apa haiwan aquatic. Okay? Dan yang terakhir, dia cenderung untuk meresap dalam keadaan, dalam apa-apa saja benda hidup dan mengalami perubahan struktur kimia semasa metabolisme. Jadi bila dia masuk dalam badan kita, ia bukan sahaja masuk macam tu, keluar macam tu, tapi sebab badan kita menjalankan metabolisme, drugs yang masuk ni tadi akan juga mengalami metabolism in the body, and then dia akan keluar secara, kita pergi toilet, dia keluar, jadi dia masih keluar dalam tiga bentuk, sama ada dia ada metabolisme, hasil metabolisme, dia ada lagi keluar dalam keadaan parent, induk, compound induk, ataupun dia ada keluar dalam bentuk byproduct. Jadi itulah dia punya ni. Okey, kita dah tahu banyak bahan kimia. Siapa yang bahagian chemistry pun kita dah pernah tahu ada banyak bahan kimia. Jadi sama pharmaceuticals, pesticide, insecticides, dia ada satu chemical yang kita panggil agak special, nama dia chiral, CHIRAL. So kenapa nama dia chiral? Chiral tu disebabkan oleh kehadiran carbon chiral. Siapa carbon chiral ni? So carbon chiral ni ialah carbon yang terikat kepada 4 kumpulan yang berlainan. Jadi carbon ni kalau kita tengok, sebab mana-mana yang pernah belajar tentang kimia kan, katalah dia ada pegang kumpulan-kumpulan berfungsi tu. So ada yang ke depan, ada yang ke belakang, dia berbeza segi spacing. Letak ke depan ke belakang dia pun akan mempengaruhi dia punya kedudukan. Okey, cuba tengok contoh yang ada dekat depan. Yang pertama ni nama dia naproxen. Okey, nama dia naproxen. So naproxen ni yang anti-inflammatory, dia ni mengawal radang lah. Kalau contoh, kalau ada yang sakit, dia macam ubat tahan sakit yang agak sama macam Panadol fungsi dia, tapi ini adalah jenis lain lah, nama dia anti-inflammatory, naproxen. Contoh, dia ada satu carbon chiral dekat tempat bulat ni. Okey, saya tunjuk di sini. Nampak tak saya punya laser point ni? Nampak tak? Okey, jadi dia ada satu compound macam ni. So kita bayangkan siapa dia punya chiral dia adalah kita letak cermin dekat tengah-tengah tu. Jadi bila kita letak cermin dekat tengah-tengah tu, kita nampak dia sama saja, tapi ini adalah compound kedua. Ini adalah compound kedua, ini adalah compound pertama. Rupa memang sama, chemical structure memang sama, tapi kedudukan pada kumpulan yang terikat pada carbon chiral ni yang berbeza kedudukan. Jadi bila dia berbeza, terus je fungsi dia berbeza. Contoh, kalau dia S-naproxen, dia adalah ubat. Tapi bila dia jadi R-naproxen, kan? Bila dia jadi R-naproxen, dia terbalik,
dia jadi toksik kepada liver. Okey. Lagi contoh thalidomide. So thalidomide ni sebelum tahun 1960 dulu kan, ubat ni digunakan untuk merawat morning sickness wanita-wanita hamil. Tetapi ni R-thalidomide. Okey, dia punya chiral dia punya enantiomer, kita panggil enantiomer sebelah dia tu nama dia S-thalidomide. Tapi tanpa disangka-sangka, bila pesakit tu makan saja R-thalidomide ni, tiba-tiba dalam badan dia lepas metabolisme, it convert to S-thalidomide. Okey. Jadi dia punya conversion tu adalah disebabkan metabolisme. So kehadiran S-thalidomide dekat dalam badan adalah merupakan toksik. Tiba-tiba anak yang dilahirkan tu cacat. Okey, dia berlaku birth defect. Jadi ubat ni dah di-ban-kan lah, dah telah diharamkan, tiada lagi lah setakat ni. Okey, lagi satu contoh tuberculosis. Tuberculosis ni dia untuk merawat, yang sebatian di sini adalah untuk merawat, tetapi enantiomer dia tukar sikit aja, satu ke depan, satu ke belakang, terus jadi buta. Jadi ni tidak berlaku, ubat ni masih digunakan, tetapi telah dipastikan bahawa dia tidak mengalami penukaran tu. Jadi dia cuma telah dikesan di wastewater treatment plant. Dia berlaku penukaran disebabkan oleh bakteria tu punya angkara. Bakteria tu yang sambil-sambil dia degrade ataupun keadaan environment pada masa tu telah menyebabkan berlakunya enantiomerization, inilah penukaran antara satu kepada yang lain. Jadi terus jadi toksik. Instead of tak toksik, terus jadi toksik. So jadi ni adalah senarai lah biasa ubat-ubat yang biasa kita dengar. Biasa kita dengar kan, kita tengok dekat sini ada ni salbutamol ni, selalu Ventolin kan. Kalau lelah lah kita akan dapat ubat tu kan. Sama ada dia bekalkan dalam dua-dua keadaan, nama dia racemic, dia ada positif, ada negatif, adalah kedua-dua bentuk ni dekat dalam ubat tu, ataupun dibekalkan dengan satu bentuk saja. Jadi sekarang ni dekat market dua-dua ada yang dua-dua bentuk, ada yang jadi ada yang dua-dua bentuk boleh pakai, tapi hanya satu bentuk tu yang ada lebihan ubat lah dekat dalam badan kalau dikonsumsi dua. Tapi tak apa, semua benda ni boleh dimakan. Okey, ini adalah corak penggunaan pharmaceutical di dunia. Dekat seluruh dunia ni, penghasilan antibiotik adalah in between 100 to 200 tons metric. Okey, ini adalah tahun 2002, dah lama dah saya jumpa. Jadi tahun 2002 saja penghasilan antibiotik adalah ni, dan dijangka telah mencapai 4.5 trilion dosis pada 2020. Okey, jadi jenis pharmaceuticals ni banyak. Yang saya biasanya negara-negara ada dalam kita punya 1,000 lebih, ada yang negara mencapai 4,000, purata 4,000 jenis pharmaceuticals dihasilkan. Tapi di US ada 10,000 yang telah didaftarkan. Okey, kenapa pentingnya nak monitor pharmaceuticals ni? Jadi back to 2003 kan, cerita dia berlaku penurunan populasi burung herring. Burung herring ni dia burung pemakan bangkai. Jadi pada tahun 2000-2003 ni spesies burung herring ni dia dapati menurun. Dia menurun sampai 60%. Ada paper yang saya jumpa dia menurun sampai 1 tahun tu sampai 90%. Jadi kenapa dia menurun? Jadi bila apa impact dia kan? Bila satu-satu ekologi tu dia punya structure tu kita kacau. Jadi bila burung herring ni tak ada, kalau ada binatang-binatang ternakan di India, Bangladesh dan Pakistan ni, kalau mati, dia akan biarkan itu saja, dia akan buang ke tepi. Jadi burung-burung ni lah yang akan makan bangkai-bangkai dia ni. Tapi disebabkan burung herring ni dah tak ada, jadi bangkai-bangkai ni terbiar. So anjing liar mula banyak. Anjing liar pun makan binatang-binatang bangkai ni lah. Jadi dia menimbulkan masalah anjing liar pula. Jadi bila disiasat, kenapa burung herring ni mati? Burung herring ni dia mati disebabkan dia makan bangkai haiwan-haiwan ni. Haiwan-haiwan ni sebenarnya telah dirawat dirawat oleh diclofenac sodium. So benda ni adalah also anti-inflammatory tadi. Macam naproxen, dia anti radang. Mungkin haiwan-haiwan ni dah ada sakit lah masa hidup dia, masa hayat dia dah ada sakit. Jadi dia dah dirawat menggunakan diclofenac sodium ni. Mungkin banyak lah, banyak nak bagi cepat sihat ke ataupun dos yang tinggi lah. Jadi bila dia makan bangkai ni, so burung-burung ni sakit, burung herring ni sakit.
bila mereka jumpa bangkai burung herring ni, dia dapati diclofenac sodium dalam badan burung ni pun tinggi. Jadi burung-burung ni semua mati sebab dia sakit, dia gagal, buah pinggang dia gagal. Jadi dia makan bangkai ramai-ramai walaupun bangkai itu besar. Jadi burung ni makan ramai-ramai. Jadi seorang sikit lah dapat diclofenac tu masuk dalam badan dan dia attack pada buah pinggang masing-masing, so dia mati. Okey, yang kedua, patan ceru di India. Okey, patan ceru di India ni dia adalah satu tempat di India di mana ada 90 buah kilang. Dia buat ubat-ubatan dalam dekat patan ceru tu. So dia buang, dia lepas kira kilang kan. Bila kilang dia ada effluent. So effluent dia ni akan pergi ke Sungai Musi. Effluent daripada ni, tapi disebabkan 90 buah kilang untuk pasaran dunia bertapak di situ. Jadi mungkin dia punya wastewater treatment plant tak mampu untuk menanggung kepekatan pharmaceuticals yang terlalu tinggi. Jadi dekat situ didapati ada 25 bahan aktif yang sangat tinggi dalam air mereka. Air ni juga adalah merupakan sumber air bagi penduduk di patan ceru ni. Jadi kepekatannya tu tinggi bagi ubat-ubat, contoh ciprofloxacin ni, dan juga ubat-ubat lain yang untuk rawat darah tinggi, untuk yang merawat penyakit jantung, hati, semua ni. Jadi didapati jumlah pelepasan dia sampai sehingga 44 kg per day. Bayangkan kalau satu hari tu sungai tu ditapis, dikutip balik drugs dia, ada 44 kg drugs dalam sungai tu dalam satu hari. Mereka dapat recover balik, dia punya tinggi, dia punya waste dekat dalam tu kan. And then kepekatan dia ni memang sangat tinggi lah, dan dia sampai dikenali sebagai sungai penerima pharmaceuticals yang paling tinggi di dunia. Jadi bila dia cek tengok, masalahnya sekarang boleh didapatilah kalau siapa nak maklumat lanjut, dalam paper dia cek 95% samples yang dia ambil tu mengandungi patogen yang menunjukkan patogen ni adalah mempunyai patogen bakteria resistant, bakteria yang resistant kepada antibiotik. Jadi walaupun antibiotik dah tinggi dalam tu, tapi bakteria-bakteria ni masih hidup dengan gembira dalam air tu, dan dia tak load, dia tak ada kesan pun terhadap antibiotik yang dah terdapat dalam air sisa tu. Dia jadi antibiotic resistant bugs lah. Okay, then ada lagi kes. Ni ada banyak kes tapi saya cuma highlightkan di sini yang ketiga. Contoh bermula daripada tahun 2005 sehingga sekarang Jadi dia tengok pattern di Sungai Thames, London. Dia mencatatkan kehadiran dadah terlarang. Ini namanya illicit drugs. Dadah terlarang ni maksudnya bukan dadah yang diprescribe daripada farmasi. Kita tak panggil pharmaceuticals lah. Kita panggil drugs, illicit drugs. Illicit drugs ni dadah-dadah yang ambil morfin, kokain semua tu kan. Jadi bila dia tengok sampai dia boleh recover 2 kg kokain per hari yang boleh didapati di Sungai Thames masa tu. Jadi apa yang mereka dapati masa tu agak peak jugalah tahun 2005 ke atas tu. Dia dilaporkan, dia kata haiwan-haiwan dekat situ jadi hyperaktif. Mungkin dia high agaknya kan, makan terlalu banyak, consume terlalu banyak kokain. Dia high, dia timbul tak kira tempat. Selalu ada haiwan-haiwan yang takut pada manusia tapi dia tak takut. Dia menonjolkan diri di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Jadi saintis panggil mereka ni high. Mereka ni dia jadi hyperaktif, dah tak malu langsung kan. Jadi itu antara kesan-kesan lah, dan ni saya dapati dari The Times pada 2019. Okey, so tahukah kita di Malaysia kita ada sebanyak 1036 jenis ubat-ubatan yang telah didaftarkan di KKM. Okey. 28 jenis kategori ubat-ubatan di Malaysia. 28 kategori lah yang saya tunjukkan di atas tadi. Dan ada lebih daripada 200 sisa pharmaceuticals dan metaboliknya boleh terdapat dalam air sisa. So ini bukan di Malaysia saja, maksudnya yang figure 200 ni saya dapati secara terkumpul lah, sekurang-kurangnya 200 sisa pharmaceutical telah didapati di alam sekitar. Okey. Dan sisa-sisa ni boleh didapati biasalah di tanah, di air sisa, di sungai, di air tasik dan juga air bekalan. Air bekalan tu air minum lah. Okey, saya tak pergi lanjut kepada ni kerana Dr. Nazila telah terangkan tadi sumber cara macam mana introduce to alam sekitar, sama ada daripada human ataupun daripada medical ni tadi. Daripada veterina. Jadi dia masuk sama ada secara buangan
Lepas tu dia boleh pergi pada surface water, dia boleh pergi pada ground water dan seterusnya boleh pergi pada drinking water. Okey, jadi kita ada di sini saya cuma nak terangkanlah ada 3 benda perkara yang related to pharmaceutical residue. The first one is sebatian induk ataupun kita panggil parent compound. Parent compound tu apa yang kita makan, itulah dia. Jadi parent compound ni sama ada orang makan ataupun binatang makan, okay? And then metabolisme. Bila metabolisme tu dia keluarlah melalui air kencing ke, melalui buang air besar ke. So kat situ ada parent compound dan ada metabolik. Ada punya bahan metabolik. Lepas tu parent compound ni dengan metabolik ni akan pergi kepada lawatan air sisa ataupun directly kepada sungai. Contoh animal dia bersihkan kandang, masuk terus dalam air sungai. And then dalam sungai ni disebabkan oleh tindakan bakteria, dia akan jadi byproduct. Okay, kita panggil kita panggil transformasi produk. Jadi transformation produk ni boleh secara abiotik ataupun secara tindakan oleh mikroorganisma. And then dia masuk dalam water treatment plant. So daripada sungai ambil masuk water treatment plant, masuk dalam air pipe, keluar balik kita yang minum semula. Jadi ini yang Dr. Nazila kata tadi, what you give you get back. Right. Berapa banyak lebihan pharmaceuticals yang masuk dekat dalam kita punya STP, okay, dalam sewerage treatment plant kita. Kalau kita tengok dekat sini, saya cuma ambil beberapa yang saya rasa biasa kita jumpa, okay. Amoxicillin, antibiotik. Keluar dari tubuh kita dianggarkan 60 hingga 90% parent compound. Maksudnya kita makan antibiotik yang telah dibekalkan tu hanya 10% saja yang digunakan dalam badan, tapi maksimum 90% telah masuk balik dalam toilet kita. Okay. Aspirin. Aspirin ni dia cepat hadam lah, cepat digunakan oleh badan. Jadi hanya kurang daripada 5% yang masuk dekat dalam sewerage treatment plant. Atenolol, ni biasa kalau kita tengok all belakang tu, itu adalah jenis beta blockers. So beta blockers ni untuk kita siapa yang ada tekanan darah tinggi, penyakit berkaitan jantung. Jadi kita ada etanolol, propanol, metalol, metolol, banyaklah ada all yang belakang tu adalah beta blockers. Tengok beta blockers ni pun 90% keluar daripada badan, masuk STP. Kalau ada 10 mg, 1 mg sahaja yang kita guna, 90 mg akan kalau ada 10 mg yang kita makan, 1 mg kita guna, 9 mg akan masuk STP. So cephalexin, ni pun lebih daripada 70 kan. Kita tengok kat sini, banyak lagi yang biasa-biasa ni. Ibuprofen pun kita selalu dapat dekat kita panggil apa nama generik dia tu, saya pun dah lupa, tapi nama dia ibuprofen. Kadang-kadang ada orang tulis Advil ataupun Profen macam tu. Jadi itu pun keluar cepat lah. Kita tengok lagi satu, Panadol saya rasa saya ada tulis paracetamol. Paracetamol pun betul lah, iklan cakap cepat digunakan oleh badan. Betul lah tu. Jadi bila dia cepat digunakan oleh badan, 5% saja yang keluar. 95% telah habis digunakan dalam badan. Okey. Jadi macam Dr. Nazila ada bagi tahu tadi, rawatan air sisa, okay, wastewater treatment. Banyak dah rawatan ni secara nak cemata aktif, coagulation, wetland, chlorination, bioreactor, membrane bioreactor, ultrafiltration, reverse osmosis, ozone. Lepas tu ada advanced oxidation process, ada activated carbon, semua termasuklah. Kalau yang activated sludge tu kan kita punya secondary kan di Malaysia, tapi di tempat-tempat lain pun dah guna dah semua, AOP lah, ozone lah, photocatalysis, the reverse osmosis. Tapi ini adalah dia punya advantages. Pharmaceuticals boleh disingkirkan sama ada melalui sludge, kecekapan tinggi, high efficiency in the removal of emerging pollutants secara keseluruhannya. Dia punya kos pemasangan, contoh kalau wetland, kalau activated sludge, dia punya kos pemasangan dia rendah, penyingkiran dia pun ada yang tinggi, okay, dan penyingkiran yang efficient up to 90% bagi beberapa jenis pharmaceuticals. Okay, itu dia punya advantages. However, setiap satu ni ada dia punya kelemahan, kekurangan. Tapi secara generalnya dia punya disadvantages. Rawatan-rawatan ni perlukan kawasan yang luas dan masa tahanan yang tinggi. Jadi tak semua, sebab kita punya wastewater treatment plant is not designated to remove the pharmaceuticals
pharmaceuticals residue, because our wastewater treatment plant actually primarily we designed this wastewater treatment plant to cater the primary pollutants as stated by Encik Amirul dengan Dr. Nozila tadi, BOD, COD semua kan. Tapi we are not designated this wastewater treatment plant untuk merawat emerging pollutants termasuk pharmaceutical. So ini secara removal secara tidak sengaja. Secara jalan-jalan macam biasa, oh ini adalah removal dia. Kerana dah dicuba pun tak ada satu pun, none of this wastewater treatment plant that can remove all types of pharmaceuticals residue efficiently. Jadi ada yang kecil-kecilapan penyingkiran dia less than 20% sahaja. Activated sludge tu less than 20% untuk beberapa pharmaceutical residue. Dan masih banyak lagi pharmaceutical residue yang dia tak dapat singkirkan secara rawatan. Dan bukan itu saja, dia juga didapati menghasilkan produk sampingan di mana toxicity of the byproduct is ada yang setengah tu more harmful daripada parent compound yang terdapat dalam dalam wastewater tadi tu. Okay, so the factors that will affect this variation and the concentrations of pharmaceuticals in the water, termasuklah dia punya input. Okay, input atau sumber yang mengalirkan air sisa tu. Kalau air sisa tu daripada industri hospital, industri penghasilan pharmaceuticals, memang lagi tinggilah macam dekat Pantai Ceru tadi tu, lagi tinggilah dia punya input dia. Kalau setakat wastewater treatment plant biasa ni, dia akan ada sebab kita ni semua ni, tak kira lah kan saya ke you all ke, kalau ada mana-mana parents yang mempunyai sakit, darah tinggi, kencing manis, makan metformin dan benda-benda lain pun, mereka akan remove this one into domestic wastewater treatment plant. Dia juga bergantung kepada lokasi. Kalau ada contoh macam dekat Thames tadi tu, mereka dapati kokain tinggi sebab Thames ni dia duduk di London kan, tengah-tengah ibu kota tu. So kat situ lokasi dia memang banyak lah, banyak mereka pun ada masalah individu yang mengambil dadah haram yang agak tinggi. Okey, yang kedua termasuk aktiviti. Di Thames dan di bandar-bandar besar, mereka dapati corak. Kalau ada weekends, tahun baru, dia tengok flow tu tengok, wah makin tahun baru, makin weekend, illicit drug ni lagi banyak. Contoh masa COVID dulu ataupun masa kalau musim demam. Kalau musim demam, banyaklah ubat-ubat yang berkaitan dengan demam sesama yang akan masuk dekat dalam wastewater treatment plant. Jadi dia bergantung kepada aktiviti kita. Dan macam mana degradation process yang berlaku dalam wastewater treatment plant tu, sama ada dia betul ke tidak ikut design, rawat betul atau tidak. Nama activated sludge tapi contohnya aeration tak jalan. Jadi tak guna jugalah, memang tak ada removal berlaku dalam wastewater treatment plant tu. Dan juga kaedah persampelan dan teknik menganalisa pun ada isu mengenai kenapa pakai alat ni, tempat yang sama, sampel yang sama, dia menghasilkan ada sedikit perbezaan dari segi concentration. So it depends on the sampling method and the techniques of analysis. Okay, jadi ini adalah number of compounds yang detected dekat dalam sewage, dalam groundwater atau drinking water. Banyak dapat the residual drugs ni dekat dalam sewage dan surface water. Okay, ada beberapa drugs yang kita dapati dia masih didapati di dalam drinking water. Okay, so ini pada 2009 lah, banyak lagi monitoring report yang lain di dalam paper ataupun journal. Okay, ini pun adalah benda biasa yang ada dekat dalam kita punya water bodies. Antibiotics memang banyaklah. Lipid regulators, steroid hormones, NSAID, okay. Naproxen ni tadi yang saya tunjuk tu biasa kalau perempuan ni period pain dia dapat naproxen. Okay, neuroactive drugs. Jadi ini adalah yang biasa didapati. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah detection of pharmaceutical substances dalam drinking water ataupun surface water. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita ni warna orange. Sebenarnya warna-warna ni bergantung kepada berapa banyak monitoring ataupun papers yang telah mereport tentang kehadirannya. Dia bagi saya dia tidaklah melambangkan okey, kalau kuning tu 1 dan 3 saja pharmaceutical dikesan, oh negara ni bagus, efisien, tidak. Tapi dia bergantung kerana kesukaran untuk menganalisa metod yang sesuai, polisi negara masing-masing untuk mereport, untuk melaporkan kejadian-kejadian terdapatnya wastewater
pharmaceuticals dalam residu ni. Contoh kan dekat US sampai 101, 2000 dekat Europe ni, ini kerana mereka memang actively Australia actively memantau, actively monitor the concentrations of pharmaceuticals residue in the surface water. Okay, tapi secara keseluruhannya kepekatan dia air minuman paling kurang, lepas tu air bawah tanah, air permukaan paling banyak dah masuk effluent logik, effluent hospital dan effluent industri. Ini industri pharmaceuticals lah. Okey, ni adalah contoh-contoh yang dah didapati. Bayangkan, contoh ni yang paling banyak boleh didapati 461 nanogram per liter. Maknanya ada 461 miligram per liter. Ini dah lebih lah. Kalau minum air 1 liter cukup analgesic dah cukup boleh mendatangkan kesan terapeutik tu ke dalam badan. Dan ada lagi lah, ada yang sikit, ada yang rendah. Okay. Faktor yang mempengaruhi transformasi farmaceutical sama ada secara pH, suhu, kekuatan cahaya, bakteria apa yang hadir dan kemasinan air lah. Jadi bila dia masuk aja dalam air, ubat tu, farmaceutical tu sama ada dia boleh menjalani proses transformasi, penyerapan, immobilization, dia duduk diam-diam dekat sedimen ataupun dekat dalam sludge. Tapi dalam duduk diam-diam tu, sometimes it also might take activity lain seperti remobilization ataupun bioaccumulation. Okay? Jadi dia memang adalah atas bawah terserap dekat dalam sedimen. So bergantunglah kepada keupayaan dia. Right. Di sini saya ada listkan beberapa potensi kesan kimia pharmaceuticals terhadap organisma aquatic. Ada yang ni terhadap organisma aquatic ada yang secara lab study, ada yang memang environmental effects. Contoh environmental effects ni, ikan carp ni dah banyak dia dapati hormon ke akan menyebabkan sebab hormon pun walaupun nama dia hormon, dia pun adalah sejenis pharmaceutical sebab kita ada bagi rawatan hormon sebagai ubat bagi penyakit atau kekurangan tertentu. Jadi dia dapati bahawa female features in males. Dia dapati ikan-ikan ni dah mula mempunyai banyak sifat-sifat females daripada males. Jadi dia bertukar. Keluar masa lahir tu haiwan aquatic tu males. Tapi bila dia terlalu expose dengan ni, dia nampak bahawa pertukaran terhadap male kepada female tu telah berlaku. Okay? Dan ada yang lain-lain lah. Ini adalah dia punya yang telah dilaporkan secara lab work ataupun secara environmental effect. Termasuklah dia boleh tumbuhan, boleh menyebabkan kematian ataupun inhibitions of growth. Okey, ini adalah kesan terhadap organisma aquatic, manusia ataupun haiwan. Yang ni yang betulnya telah dilaporkan di dalam OECD Policy Highlight 2019. Jadi ini adalah perkara-perkara yang telah berlaku dan telah dilaporkan. Jadi, macam mana how to manage the pharmaceutical residual issue in the environment? Yang pertama adalah secara pemantauan kualiti effluent, air bawah tanah dan air minuman. So, sebenarnya antara awalnya isu dia ialah kita ni tiada, kita dan banyak lagi negara-negara lain tiada pun satu regulation khas tentang pharmaceuticals. Okay, ini disebabkan oleh mereka susah nak meletakkan nilai risk kepada individu atau sebab contoh kan ada satu pharmaceuticals ni bila dia masuk, dia telah berubah menjadi metabolite, dia berubah menjadi transformation product ataupun dan juga risk tu berubah. Setiap orang ada dia punya ketahanan dia terhadap satu-satu ubat yang telah diberikan. Jadi risk assessment ni masih lagi dibuat walaupun di US. Jadi tak ada lagi satu regulation khas, semua kena ikut. Semua kena macam kita punya undang-undang COD, BOD kan. Kalau Malaysia dia dah ada AKAS tu, Akta Kualiti Alam Sekeliling. Dalam tu dah ada effluent industry, effluent daripada sewerage. Tapi dekat untuk pharmaceuticals memang tak ada. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh monitor sebab memang kita tak tahu pun apa ada dekat dalam kita punya air. Dan saya juga telah sempat membuat semakan, kalau di Malaysia kita ada 269, lebih kurang 269 kilang berlesen yang telah didaftarkan di dalam sistem Quest bahagian regulatory farmasi negara. Jadi kilang-kilang ni ada yang membuat suplemen kesihatan, ada yang memang buat racun, ada yang memang bukan racun, ada yang buat ubat tradisional, ada yang tradisional campur kesihatan, ada yang buat ubat veteriner. Jadi kita berpotensi sebab kilang-kilang ni semua telah mengeluarkan juga effluent dia masuk dekat dalam sungai.
Jadi pemantauan secara berkala perlu untuk melihat berapakah paras yang kita sedang hadapi seharian ni kan. Kita tak nampak benda tu. Kita tak tahu sama ada dia melebihi ke daripada therapeutic dose. Kita panggil therapeutic dose, dos yang boleh menyebabkan kesan terapeutik kepada manusia. Jadi apa yang kita boleh buat ialah yang kedua, tambah baik sistem rawatan air dan air sisa. Tambah baik ni betul lah kata Dr. Nazila. Kalau kita ada duit tu kita dah kita semua ni industri, masyarakat berjaya untuk mengawal primary pollutant dengan baik. Jadi mungkin keuangan yang lebih boleh diperuntukkan untuk menghilangkan pula trace pharmaceuticals, trace organik yang lain, trace pollutants yang lain. Tapi kalau BOD, COD, bahan kimia masuk je tu dalam sungai tu, nak hilangkan yang trace tu kan susah. Nak kata yang besar-besar pun belum lagi, apalagi kita nak trace yang kecil-kecil yang lain tu. Dan inilah kita punya isu sebenarnya, isu yang lebih kepada public lah, kesedaran public terhadap betapa pentingnya kita perlu menjaga kita punya environment. Yang ketiga, dengan penghasilan pharmaceuticals yang hijau ataupun dia tak rentan pada environment, dia cepat terdegrade, dan bila degradation dia tu pun tidak menghasilkan benda-benda toksik. Jadi kajian tu memang giat dijalankan untuk ubat-ubat baru, dia nak hasilkan ubat yang lebih green kita panggil. Okey, yang keempat, dengan cara menguruskan sisa pharmaceuticals dengan betul. Ubat-ubat yang kita dapat tu semua kan, kenapa pengurusan, saya masukkan sikitlah pengurusan sisa pharmaceuticals, lebih-lebihan ubat. Macam mana kita boleh ada lebihan ubat? Pertama, sebab mungkin kita berhenti ambil ubat bila dah sihat, ada lebihan, kita campak dalam tong sampah pergi landfill, landfill botol pecah, lalu licit keluar masuk dalam air, pergi groundwater, masuk surface water. Okey, ubat dari berbagai sumber, ambil ubat sini, dengar ubat ni baik, ambil ubat ni, dengar ubat ni bagus, pergi sini. Berhenti ambil ubat kerana tak yakin. Ambil, tak confident lah ubat ni boleh ni kan, berhentilah, tak payah ambil dah. Orang ni cakap, orang B cakap, makcik sebelah rumah cakap. Jadi berhenti begitu saja. Berhenti ambil ubat atas nasihat doktor ke, meninggal dunia ke, macam-macam. Jadi apa yang kita patut buat pada lebihan ubat ni? So yang pertama, asingkan ubat-ubat ni, tanggallah identiti, nama penyakit, nama ubat tu dah tak perlu dah. Tanggal nama pun dah boleh. Tanggal, asingkan, lepas tu bawa ubat-ubatan ni ke farmasi hospital ataupun klinik kesihatan kerajaan. Sebab mereka ni, ubat-ubat ni akan dilupuskan secara schedule waste, buangan terjadual, bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, Peraturan Alam Sekeliling buangan terjadual 2005. Ubat-ubatan lebihan ni adalah berkod SW403 dan perlu dilupuskan secara schedule waste, buangan terjadual. Jadi bawa je ke hospital. Kadang kalau ada drive-thru pun dia ada memang tempat ubat tempat lupus ubat, ataupun bawa pergi pada pharmaceuticals, bagi tahu dia saya nak lupus ubat. Nanti dia akan masukkan ke dalam tong pelupusan ubat, so dia akan bawa lah pergi rawatan, dia nak incinerate ke whatever. Itu ada dia punya prosedur dia. Dan beritahu kawan-kawan, beritahu saudara, janganlah kita main flush, ubat tu tak habis, ubat masuk dekat dalam toilet, flush, masuk dekat dalam tong sampah pergi buang kan. Jadi perkara-perkara tu akan menambahkan lagi seksa sungai kita yang telah menerima secara redha tak redha, dia terima daripada kita punya wastewater treatment plant kan. Jadi kita kurangkanlah loading atau kesengsaraan sungai-sungai ni. So saya rasa itu saja untuk kongsian saya hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Noslina atas perkongsian yang sangat saya rasa detail dan juga banyaklah saya rasa info-info yang terkini berkenaan dengan macam mana kita menguruskan pharmaceutical waste ni. Terutamanya kita boleh hantar juga ke hospital untuk dilupuskan, kita boleh kumpulkan dan ada berbagai cara lah untuk kita mengawal ada macam mana pharmaceutical waste ni akan masuk ke dalam environment kita. Okey, ada soalan daripada Encik Muhammad berkenaan dengan pelupusan pharmaceutical ni, pharmaceutical waste. Apakah COVID-19 ni tercipta daripada pharmaceutical yang menukar mikroorganisme ke tahap yang bahaya? Kalau itulah ya, saya pun tak beranilah nak bercakap mengenai perkara ni. Minta maaf saya tak dapat baca chat box sebab saya tak tahu, saya punya appearance tak membenarkan tadi ubat COVID macam mana? COVID-19 ni tercipta daripada pharmaceutical yang menukar mikroorganisme ke tahap yang berbahaya. Mungkin kalau Cik Muhammad boleh clarify lagi soalan ni, lebih difahami. Sebab saya pun tak minta maaf saya mungkin kurang faham dengan ni, dan sebenarnya pharmaceuticals pun bukan bidang saya lah. Bukan bidang saya betul. Cuma setakat ni tiada bukti, tiada jurnal ataupun apa-apa paper yang mengatakan bahawa COVID ni terhasil daripada, sebab COVID ni virus kan, COVID ni virus, jadi
apa biasa yang ada terdapat di ini adalah antibiotik untuk bakteria. Jadi setakat ni saya belum pernah lah terbaca berkaitan antara lebihan atau pharmaceutical residue di surface water ni, di dalam air menyebabkan kerentanan ke ataupun hasilnya virus COVID ke. Tu saya minta maaf, saya di luar kemampuan saya untuk menjawab. Okay. Ada soalan lagi daripada audience yang lain? Mungkin boleh juga tuliskan di chatting box. Jadi maksudnya kalau di Malaysia ni kita punya wastewater treatment plant, ada tak mana-mana treatment plant yang dia ada dia punya advanced treatment tu memang fokus untuk pharmaceutical waste. Contoh kalau dia betul ke? Nah, setakat ni tiada. Setakat ni yang apa saya tahu, saya bersetuju dengan Dr. Nazila, sebab kita punya wastewater treatment plant pun bukannya purposely designated untuk kita buat wastewater treatment plant ni untuk removal pharmaceuticals, tidak. Tapi kita buat tu untuk cater ni, cater primary pollutants, tapi mereka juga kalau kat luar, dan kita pun adalah yang ada buat tambahan tertiary treatment. Tapi macam mana yang saya telah buat review untuk tertiary treatment, masih ada lagi banyak pharmaceuticals yang tidak dapat disingkirkan terus. Tidak dapat disingkirkan terus. Okey, tambahan saya lagi sikit. Regulations ni dia tak dapat dibuat sebab di UACPA kan, mereka mengatakan bahawa kebanyakan tempat masih melaporkan concentration pharmaceuticals di bawah paras therapeutic. Jadi tak wajarlah kalau mereka buat regulations untuk semua ikut macam itulah. Jadi tapi mereka mengatakan bahawa risk assessment, sebab benda ni bergantung kepada risk assessment. Risk assessment masih lagi giat dibuat kerana dia tahu ada setengah-setengah tempat tu dia punya pharmaceuticals memang tinggi. Dan disebabkan mungkin tiada kesedaran, disebabkan oleh wastewater treatment plant tak ada advanced plant macam dekat tempat-tempat lain. Macam tempat kita masih banyak wastewater treatment plant yang hanya sampai secondary treatment saja kan. Jarang lah yang ada sampai tertiary treatment. Jadi yang dilepaskan ke dalam sungai tu secara teori mengikut literature adalah masih tinggi lagi lah. Jadi belum ada satu lah yang boleh kata untuk semua. Dan kalau ikutkan daripada slide Dr. Nazrina juga, banyak ya kesan-kesan contohnya kepada organisme akuatik ya. Jadi bila kita makan ikan yang kata tercemar dengan pharmaceutical ni, kita makan kesannya pada kita salah satu daripada kesedaran yang sangat penting ni kepada semua komuniti. Kalau mungkin hari ini tak dapat join pun, kita sama sampaikan sedasi itu pun orang kata hasrat daripada ya. Betul, sampaikan pada keluarga lah keluarga yang paling dekat kita, keluarga dan sahabat. Kalau ada ubat lebihan, hantar semula. Yang tu ramai sebenarnya tak tahu ke mana ubat kita nak pergi. Saya pun baru tahu ni. Kita just buang je kan. Itu salah satu cara yang saya rasa bagus tu untuk wawarkan kepada semua. Okay, rasa tak ada soalan. Encik Muhammad, terima kasih banyak atas jawapan tadi. Dan saya rasa ini satu sesi perkongsian yang sangat menarik dan juga sangat bergunalah kepada komuniti. Dan terima kasih kepada organizer Dr. Nur Amani Fiza Ahmad Kamil yang telah prepare lah semua Zoom Facebook Live, dan sekiranya ada pertanyaan kepada semua panel, boleh hubungilah kepada PM Dr. Nazila, Encik tadi Amirul dan juga PM Dr. Nazrina. Kalau Dr. Nazrina boleh typekan email address di chatting box pun okey. Nanti semua boleh berhubung teruslah dengan beliau ya. Jadi saya rasa kita dah ada apa-apa lagi daripada panel sebelum saya tamatkan pada hari ini? Saya tak ada dah habis. Terima kasih semua atas session ni dengan menjemput dan sudi mendengar. Terima kasih. Siapa yang mungkin berminat untuk mengetahui lebih, insya-Allah saya ada session perkongsian 2 jam direct untuk untuk lebih mengenai pharmaceutical residue ni pada 11 hari bulan 11 nanti. Okey, nanti kalau ada makluman boleh kongsikan pada saya lah untuk saya masuk MPRC dan mana-mana medium. Dr. Amani, ada apa-apa lagi selaku organizer U4S? Boleh kita ambil gambar untuk semua sekali. Okay, siapa yang boleh open kamera dipersilakan, kita ambil gambar pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang join ya. Okay. Rakaman ni boleh dilihat di Facebook Live Micropolitan Center siapa yang mungkin dah balik awal. Okey. 1, 2, 3. Satu je
sekali, sekejap. 1, 2, 3. Okey, terima kasih banyak semua. Kita jumpa lagi untuk next webinar Dr. Mani. Pada bila tu? Pada 26 hari bulan. Benar hari. 26 Oktober. Okey. So, terima kasih banyak semua panel dan juga peserta untuk webinar pada kali ini. Stay safe everyone ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.